Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini agenda awani bersama saya Nazri Kahar dari WTC Kuala Lumpur. PIK Remaja ataupun program imunisasi COVID-19 kebangsaan bagi kelompok remaja sudah pun dilancarkan walaupun bagi negeri-negeri tertentu yang melebihi 80% vaksinasi golongan dewasa sudah pun bermula lebih awal seperti di Sabah, Sarawak dan juga Labuan, tetapi bagi negeri di Semenanjung sudah pun bermula dengan kick-off-nya ataupun dimulakan di Putrajaya pada Isnin lalu. Jadi bagaimana kita melihat isu yang berlegar berkaitan dengan imunisasi COVID-19 bagi kelompok 17 tahun hingga 12 tahun ini, kerana mungkin ada isu-isu yang menjadi kemusykilan di kalangan ibu bapa, di kalangan penjaga dan juga di kalangan masyarakat yang mungkin tidak terjawab lagi ataupun ada perkara-perkara yang berbangkit walaupun setengah-setengah negara program imunisasi COVID-19 sudah pun dimulakan lebih awal kerana mereka ingin membuka sekolah dan membenarkan anak-anak remaja kembali beraktiviti, beriadah dan berjumpa rakan-rakan di sekolah, dan dimulakan di beberapa buah negara termasuk di Eropah, di Amerika Syarikat, di negara-negara Latin Amerika dan sebagainya. Jadi untuk melihat bagaimana Malaysia perlu belajar dari negara-negara ini dalam konteks melihat nilai dan budaya negara kita, kita akan berbincang perkara ini berkaitan dengan PIK Remaja. Saya akan bersama dengan Dr. Nur Ashikin Muhammad Yunus, pakar perubatan dalaman dan juga seorang sukarelawan perubatan dari Imaret Task Force for COVID-19. Assalamualaikum Dr. Nur Ashikin, apa khabar? Waalaikumsalam. Awal, ya, terima kasih. Soalan pertama saya dari pengamatan dan juga pemerhatian di lapangan, kerana Imaret dan juga Dr. Nur Ashikin aktif melakukan kerja-kerja sukarelawan membantu pihak kerajaan, KKM dan sebagainya dalam program imunisasi dan juga program berkaitan dengan pencegahan ataupun melihat isu COVID-19. Jadi adakah ini masa yang sesuai PIK Remaja dapat dijalankan kerana bagi setengah negeri sudah pun melebihi angka 80% vaksinasi penuh di kalangan kelompok dewasa mereka? Pandangan Dr. Nur Ashikin. Melalui perbincangan dengan pakar-pakar perubatan lain dan juga NGO yang menjalankan kerja aktif di lapangan dalam pemberian vaksin, terutamanya kita dapati melalui data yang telah diberikan kerajaan juga ada peningkatan daripada segi kes COVID-19 di kalangan remaja dan kanak-kanak yang menyaksikan tahun 2021 ni melalui maklumat terkini yang dikongsikan oleh YB Khairi Jamaluddin sebanyak 400,668 kes melibatkan golongan remaja dan kanak-kanak yang menyaksikan peningkatan sebanyak 30 kali ganda jika dibandingkan dengan tahun 2020. Dan juga kita dapati daripada jumlah ini 252,000 ialah murid-murid sekolah ataupun lebih dikenali sebagai kalangan adolescent 12 hingga 17 tahun. Jadi kami rasa mengikut data yang terkini ini dan seiring dengan peningkatan kes di kalangan remaja, kita dapati langkah kerajaan untuk menjalankan PIK remaja ini adalah langkah yang bersesuaian dengan kadar peningkatan pandemik COVID-19 di negara kita sekarang. Dari pengamatan dan juga pemerhatian Dr. Nur Ashikin di lapangan juga, apa pengajaran dan juga iktibar dari program imunisasi kebangsaan COVID-19 kita yang dilakukan untuk kelompok dewasa? Kerana di awal program ini kita lihat ada beberapa perkara yang menjadi perdebatan, persoalan dan juga halangan, termasuk cabaran berkaitan dengan penggunaan MySejahtera. Kelompok-kelompok yang rentan itu lambat mendapat vaksin ataupun mereka yang anti vaksin ini dapat mempengaruhi kelompok-kelompok yang mungkin di atas pagar untuk wait and see dan sebagainya. Jadi kita sudah belajar dan kita tahu 2021 melihat kes mendadak naik dengan gelombang ketiga ini. Jadi apakah pengajaran yang Dr. Nur Ashikin rasakan perlu diambil perhatian oleh pihak CITF termasuk KKM untuk memastikan PIK remaja ini dapat berjalan lancar? Jadi ini adalah hasil daripada perbincangan di mana melibatkan banyak pakar-pakar perubatan lain dan juga NGO-NGO yang terlibat secara direct Dan ini berdasarkan pengalaman daripada kami NGO Imaret sendiri menjalankan kerja imunisasi di lapangan. Kita telah menjalankan PPV mobile
kepada golongan bedridden atau orang kurang upaya, orang asli di pedalaman dan juga refugees. Dan kita dapati daripada kita punya capaian kepada golongan-golongan rentan sebegini, kita perlu guna pendekatan yang berbeza untuk menyampaikan maklumat yang jelas tentang kebaikan vaksinasi COVID-19 serta apakah impaknya sekiranya mereka tidak mendapatkan vaksin tersebut dengan cara yang paling mudah, paling senang sampai untuk maklumat tersebut kepada golongan tersebutlah. Jadi berdasarkan pengalaman kita yang lepas, certain golongan dia perlukan pendekatan sebegini, certain golongan diperlukan pendekatan lain. Certain golongan kita perlu bawa vaksin tu sampai kepada mereka, bukannya kita expect mereka datang kepada vaksin. Seperti contohnya golongan orang asli Maret telah membawa vaksin tersebut ke dalam pedalaman dan menjalankan proses vaksin mobile terhadap kumpulan orang asli ataupun golongan orang asli yang duduk di kawasan pedalaman. Okey, untuk golongan remaja pula cabarannya berbeza. Di sini kita ada dua kelompok yang kita perlu yakinkan, iaitu ibu bapa kepada golongan remaja tersebut dan juga golongan remaja tersebut. Pendekatan terhadap remaja kita rasakan ianya lebih impactful sekiranya kita menjalankan penerangan mengenai vaksin tersebut melalui visual, dan juga melalui penyebaran maklumat menggunakan social media seperti contohnya TikTok yang popular di kalangan remaja sekarang. Dan ianya kita nampak program-program penyebaran maklumat ini lebih impactful jika kita melibatkan influencers yang famous di kalangan remaja untuk menyampaikan maklumat itu secara dekat dan secara terkesan kepada remaja. Golongan kedua yang kita perlu yakinkan ialah ibu bapa, dan pendekatan untuk menyampaikan maklumat secara berkesan terhadap golongan ibu bapa perlu dijalankan secara aktif pada pendapat kami oleh petugas-petugas kesihatan yang boleh menyampaikan maklumat kesihatan yang tepat dan jitu mengenai vaksin terhadap ibu bapa, dan juga perlu kerjasama dari pihak pendidikan iaitu sekolah-sekolah, guru-guru perlu menjalankan role yang aktif dalam lebih meyakinkan ibu bapa untuk memberikan kebenaran memberikan vaksin COVID-19 terhadap pihak remaja. Dari angka yang dikongsikan oleh dari angka yang dikongsikan oleh KKM, seramai 3.2 juta tergolong dalam kelompok 12 hingga 17 tahun ini. Satu angka yang signifikan kalau kita lihat mengapa mereka perlu didekati dan perlu diberikan vaksin, kerana kita mahukan liputan penuh ataupun coverage penuh untuk kita mencapai. Kalau kita tidak mahu menggunakan herd immunity tak apa, tetapi sekurang-kurangnya dengan pelbagai varian-varian baru yang muncul ini, kita memberikan liputan ataupun coverage paling maksima kepada rakyat negara kita. Jadi pastinya dalam kelompok-kelompok yang vulnerable, kelompok rentan, kelompok yang terpinggir dan minoriti ini, pastinya pendekatan yang lebih sesuai dengan mereka. Dr. Noor Ashikin mengangkat bagi kelompok orang asli, kita kena reach out mereka sampai ke rumah mereka kerana mereka tidak ada akses untuk datang ke bandar, pekan dan seumpamanya. Bagi kelompok-kelompok pelajar yang mungkin ataupun remaja yang terpinggir, mereka ini stateless, mereka ini tidak lagi ke sekolah, mereka ini menolong ibu bapa bekerja kerana mereka terpinggir ataupun tercicir daripada arus perdana sekolah. Kelompok yang berada di depo tahanan ataupun sekolah-sekolah pemulihan akhlak dan sebagainya. Apa pendekatan yang wajar diberikan supaya mereka juga mendapat vaksinasi untuk peak remaja ini, Dr. Noor Ashikin? Cadangan pihak kami ialah macam kita kata tadi, untuk certain golongan ianya perlukan targeted approach ataupun special approach. Kita perlu bawa vaksin kepada mereka kerana mereka menghadapi kesukaran-kesukaran atau halangan-halangan logistik tertentu yang boleh menghalang mereka daripada mendapatkan vaksin dengan mudah. Jadi salah satunya ialah kita sarankan untuk jalankan program mobile vaccination ataupun vaccination di tempat mereka seperti di sekolah ataupun di tempat rumah anak yatim, ataupun bawa vaksin tersebut ke dalam pedalaman, reach out kepada golongan orang asli, golongan stateless, seperti di Kepulauan Sabah dan sebagainya. Ini kita perlu lakukan, kerajaan kita galakkan untuk lakukan dengan community engagement dan juga penglibatan NGO-NGO yang sering menyantuni golongan-golongan tersebut. Kita libatkan semua, termasuk golongan NGO yang sering menyantuni, contohnya anak-anak yatim, anak-anak yang stateless, anak orang asli. So kita libatkan NGO-NGO ini terbabit sama dalam program PIK Remaja ini, untuk pastikan that no one is left behind.
Sebabnya sekarang ni saya rasa dan juga kami pihak-pihak NGO kesihatan yang terlibat dalam program imunisasi juga merasakan bahawa sekarang ni kita semua rakyat Malaysia perlu tukarkan mentaliti kita kepada frasa bukan lindungi diri, lindungi semua, tetapi lindungi semua untuk lindungi diri. Jadi lindungi semua itu hendaklah melibatkan, memastikan tiada siapa terpinggir dalam proses vaksinasi COVID-19 ini. Bagi Dr. Nok Shikin, sering bersama dengan masyarakat, ibu bapa dan juga kelompok-kelompok ini, bagaimana cara yang terbaik bagi kita meyakinkan ibu bapa dan penjaga? Ini juga stakeholders ataupun pemegang taruh yang penting seperti mana Dr. Nok Shikin katakan tadi. Ibu bapa perlu memainkan peranan penting. Jadi bagaimana kita perlu memainkan peranan? Ibu bapa perlu consider bahawa anak mereka wajar ataupun wajib diberikan vaksinasi COVID-19 ini. Okey, semua ibu bapa mahukan yang terbaik untuk anak mereka, ya. Saya sendiri adalah ibu kepada 2 orang remaja yang sedang membesar dan disebabkan saya adalah seorang ibu dan juga seorang petugas kesihatan, disebabkan itulah NGO saya mencalonkan saya sebagai wakil untuk interview ini supaya memberi pendapat yang so-called seimbang daripada segi perspektif seorang ibu dan juga perspektif petugas kesihatan. Di sini, bila kita menghadapi pandemik sebesar COVID-19 ini, kita sebagai ibu bapa perlu membuat perbandingan risiko untuk menentukan keputusan yang terbaik dalam melindungi anak kita daripada bahaya. Yang utamanya yang bahaya yang kita paling nampak sekarang, iaitu pandemik COVID. Ya, pandemik COVID sebagaimana yang telah saya nyatakan tadi telah meningkat lebih 40 kali ganda di kalangan remaja di Malaysia pada tahun 2021 jika dibandingkan 2020. So, jelas di situ. Risiko mendapat COVID di kalangan remaja sangat tinggi. Okey. Bila kita nak kata buat perbandingan risiko, kita mesti tahulah apakah risiko sekiranya remaja itu diberikan vaksin, berapa penilaian risikonya, dan jika sekiranya dia tidak mendapat vaksin, apakah penilaian risikonya. Sekiranya seorang remaja tidak mendapat vaksin COVID-19 di skala pandemik yang tengah berlangsung di dalam negara kita ini, kebarangkalian dia mendapat jangkitan lebih kurang dalam 1 dalam 7 orang boleh mendapat jangkitan. Dan kajian yang terbaru daripada United States dan United Kingdom menunjukkan bahawa apabila sekolah dibuka, ya, yang terbarunya United States lah, apabila sekolah dibuka, kejadian ataupun kes yang melibatkan COVID-19 di kalangan pelajar sekolah berganda-ganda meningkat. Walaupun di setengah sekolah mewajibkan pemakaian pelitup muka atau mask. So dia untuk kita melindungi anak kita, kita kena gunakan segala aspek atau segala senjata, segala alat, segala usaha untuk melindungi anak kita daripada bahaya yang utama, iaitu COVID sekarang ini. Dan COVID juga, ibu bapa mesti jelas ya, impak COVID bukan hanya impak daripada segi kesan jangkitan akut ataupun sewaktu jangkitan itu sedang berlaku dalam masa 10 hingga 14 hari. Tetapi kajian dan juga dapatan-dapatan daripada data-data daripada negara-negara lain telah menunjukkan bahawa impak long COVID ke atas adolescent atau remaja sangat impactful sehingga membuatkan United Kingdom kelang kabut set up berbelas-belas unit rehabilitasi long COVID untuk kanak-kanak dan remaja di seluruh negara United Kingdom kerana berpuluh ribu kanak-kanak atau remaja telah terlibat dengan long COVID. Bagi ibu dan juga petugas perubatan, bagaimana perbualan yang paling mudah untuk kita lontarkan idea ini kepada ibu bapa yang mendengar perbualan kita pada malam ini, Dr. Nok Shikin? Pastinya anak-anak ini, adolescent ini, remaja 12 hingga 17 tahun ini, waktu mereka yang suka menyoal. Mereka tahu tetapi mereka suka menyoal suatu benda yang mereka sudah tahu tetapi mereka nak kepastian. Jadi sekarang ibu bapa ada peranan tertentu dengan info yang mereka tahu sekurang-kurangnya mungkin daripada pengalaman mereka, daripada perbualan melalui media dan sebagainya. Bagaimana kita memulakan Q&A yang paling mudah untuk ibu bapa menjawab segala persoalan-persoalan berkaitan vaksinasi remaja ini, Dr. Nok Shikin? Jadi saya ambil contoh saya lah sebagai seorang ibu, ya.
nak menjelaskan mengenai program vaksin ini kepada anak saya yang berumur 15 tahun. Okey, pertamanya ialah pada pendapat saya, di zaman di mana teknologi maklumat kita sangat berkembang pesat, anak-anak senang mendapatkan maklumat, kita harus tahu bahawa kita harus have a faith in confidence that anak-anak kita ni bijak, pandai menapis ilmu dan pandai cakna, faham akan data atau maklumat yang jitu yang diberikan kepada mereka. Don't underestimate your child, senang kata. Jadi bila kita melakukan perbincangan dengan mereka tentang vaksinasi ni, kita sampaikan data yang betul. Kita sebagai ibu bapa pun mesti berikan data yang betul lah. Kita tak bolehlah berikan data contohnya, oh mak baca melalui WhatsApp, makcik A sebelah bagi ke makcik B, macam tu. Anak-anak pun macam akan ragu dengan maklumat yang kita berikan. Namun kalau kita berikan fakta contohnya, yang secara jelas mengatakan bahawa menurut Kementerian Kesihatan Malaysia atau menurut World Health Organization, data sekian, kes sekarang sebanyak ini, anak mudah faham. Apa yang saya ajar anak-anak saya ialah bila kita menerima sesuatu maklumat, pastikan maklumat itu adalah fakta yang betul, bukan myth ataupun bukan mitos. Siapa yang memberikan maklumat itu? Orang tu berautoriti tak untuk memberikan maklumat itu? Adakah jika orang itu adalah seperti ibu bapa atau orang lain yang biasa, adakah dia telah mendapatkan maklumat daripada pihak autoriti? 3 benda ini adalah satu benda yang kita perlu latih anak-anak kita untuk faham. Dan bila kita memberikan maklumat tentang vaksin COVID, kita terangkan apa vaksin COVID, kenapa kena ambil, apa kesan sampingan kalau kita tak ambil. Maksudnya kemungkinan besar mendapat jangkitan COVID. Bagaimana situasi COVID di negara kita sekarang? Apa kesan sampingan yang telah didapati kepada kanak-kanak atau remaja lain bila mereka mendapat COVID? Beri contoh-contoh kes yang telah terjadi yang saya pasti pada waktu ini saya, anda di luar sana, semuanya pernah kenal seseorang atau satu keluarga yang pernah dijangkiti COVID dan melibatkan jangkitan kepada kanak-kanak juga. Jadi jadikan itu sebagai contoh kepada anak-anak kenapa pentingnya pengambilan vaksin ini. Di samping itu, kita juga ajar tentang kemungkinan, kebarangkalian mereka boleh mendapat kesan sampingan yang daripada pengambilan vaksin. Apa contoh-contoh kesan sampingan itu dan apa yang perlu dicakna atau diambil tahu oleh anak-anak? Simptom-simptom yang mereka perlu look out, itu semua kita perlu ajar. Dan kita juga sebagai ibu bapa perlu betul-betul clear, betul-betul faham pasal benda itu semua. Okey, doktor dah angkat tentang kesan sampingan. Ada laporan yang sudah pun kita sedia maklum, vaksin untuk remaja ini juga ada kes-kes tertentu melibatkan myokarditis misalnya, kesan kepada jantung remaja, dan kesan sampingan yang lain, yang mild ataupun yang agak ataupun minimal kepada tahap kesihatan remaja yang sihat itu. Jadi mungkin doktor boleh terangkan tentang hal itu? Okey. Pertamanya sebelum kita semua kecoh dan risau dan gusar tentang kesan sampingan vaksin, macam saya kata tadi, kita kena buat perbandingan risiko dan kita kena tahu apa fakta ancaman yang paling utama sekarang, iaitu COVID. Okey, vaksin COVID-19 yang diberikan lesen untuk penggunaan di kalangan remaja ialah di negara kita ialah Pfizer. Dan setakat ini data menunjukkan bahawa ianya memberikan perlindungan 100% daripada jangkitan COVID di kalangan remaja dan juga perlindungan daripada severity COVID itu 100% juga. Okey, itu data yang didapati daripada negara-negara yang telah memberikan vaksin COVID kepada remaja mereka. Contohnya United States, Israel, Kanada, itu sebahagian daripada negara-negara yang banyak, Spanyol, semuanya telah memberikan vaksin COVID kepada remaja 12 hingga 17 tahun. Okay, now we move to apa dia myokarditis. Myokarditis ialah keradangan otot jantung dan kebiasaannya ianya disebabkan oleh jangkitan virus. Di sini jelas kebiasaannya disebabkan oleh jangkitan virus. Jadi COVID-19 adalah juga jangkitan virus. Boleh juga disebabkan oleh penyakit-penyakit lain iaitu yang merangsang sistem imun kita atau melalui bahan-bahan kimia yang terkandung di dalam certain ubat atau vaksin. Data belakang myokarditis ni wujud sebelum konsep COVID-19 atau penyakit COVID-19 ni datang atau konsep vaksin COVID-19 datang. Maksudnya myokarditis boleh terjadi kerana jangkitan-jangkitan virus lain. Seperti flu yang biasa pun boleh menyebabkan myokarditis. Cumanya sewaktu itu masyarakat kita kurang faham, kurang jelas, kurang ambil tahu tentang kewujudan myokarditis.
Okay. Even Finland sendiri, bila dia mengumpulkan data selama 10 tahun, menunjukkan bahawa myocarditis wujud untuk pesakit kurang 15 tahun, insidensi 1.5 dalam 100,000 orang. Agak tinggi. Okay. Dan majoritinya lah kanak-kanak lelaki. Okay. Bila kita katakan risiko myocarditis dengan penggunaan vaksin COVID, data yang setakat ni menunjukkan risikonya overall ialah 16 kes dalam 1 juta. Maksudnya sekiranya kita berikan vaksin COVID kepada 1 juta remaja, kebarangkalian, bukan semestinya, kebarangkalian ada 16 kes of myocarditis. Dan semua kes myocarditis ini tiada kematian antaranya, semuanya recovered well, semuanya kembali sihat, kembali pulih dengan rawatan simptomatik daripada petugas kesihatan ataupun daripada hospital. Okey. Risiko myocarditis dalam COVID pula bagaimana? Tadi kita katakan kan myocarditis biasanya terjadi kerana radangan disebabkan oleh serangan virus. Dan COVID juga memberi kesan myocarditis di kalangan remaja. In fact, COVID telah didapati membuatkan 13 kali ganda lagi tinggi risiko myocarditis di dalam remaja lelaki dan 24 kali ganda lagi risiko myocarditis di kalangan kanak-kanak atau remaja perempuan. Nah, nombor data jelas mana yang lebih risikonya tinggi. Oleh itu, myocarditis, yes, memang adalah salah satu kesan sampingan yang pernah dinyatakan. Akan tetapi risikonya untuk berkaitan dengan vaksin COVID adalah amat-amat lagi rendah daripada risiko seorang remaja mendapat myocarditis kerana jangkitan COVID-19. Okey, mungkin dalam minit-minit terakhir ni Dr. Nashiki memberikan penjelasan yang amat orang kata pun detail tentang kesan sampingan dan juga kesan daripada pengambilan vaksin jika ada. Bagi ibu bapa dan penjaga, mengapa mereka perlu berterus terang kondisi kesihatan anak mereka? Ini satu hal juga. Bagi mereka yang ada penyakit tertentu yang tidak boleh menerima vaksin, bagi remaja yang mungkin alahannya kepada vaksin ataupun ubat-ubat perubatan tertentu, mengapa ini perlu diselesaikan lebih awal supaya apabila mereka terima vaksin, mereka tidak akan menghadapi masalah di kemudian hari? Dr. Nashikin. Okey, jadi bagi ibu bapa yang agak risau tentang risiko alahan. Risiko alahan, satu-satunya risiko alahan yang menjadi kontraindikasi terhadap pengambilan vaksin di kalangan remaja ialah alahan anafilaksis ataupun alahan yang sangat serius menyebabkan masalah pernafasan, masalah sistem pengaliran darah, sistem kawalan sistem tubuh badan kita terjejas. Okey. Dan selalunya anafilaksis ini sangat severe sampaikan ianya menyebabkan bengkak muka, gangguan sistem pernafasan. Sekiranya anak anda tidak pernah mengalami rangsangan tersebut kepada apa-apa komponen yang boleh dinyatakan dengan jelasnya ianya adalah komponen vaksin COVID-19 dan tiada kontraindikasi terhadap pengambilan vaksin COVID-19. Namun, sekiranya anak anda pernah mempunyai sejarah alahan serius seperti anafilaksis atau anda masih lagi ragu, anak anda pernah mengalami alahan serius terhadap makanan, terhadap pengambilan benda lain, dapatkan nasihat dan konsultasi daripada petugas kesihatan atau doktor yang sering merawat anak anda untuk mendapatkan advice terhadap masa yang terbaik atau jenis vaksin yang sesuai untuk anak anda. Okey, mungkin akhir sekali, ini kabar gembira bahawa KPM membuat cadangan membuka sekolah berfasa bagi negeri-negeri tertentu mengikut situasi COVID-19 mereka. COVID-19 dan juga vaksinasi untuk remaja ini adalah untuk membolehkan anak-anak kita kembali ke sekolah. Mengapa ini penting diberi perhatian oleh ibu bapa dan penjaga? Kenapa kita perlu belajar daripada pembukaan sekolah yang lepas? Apabila dibuka sekolah, tiba-tiba kes naik semula mendadak akibat daripada pergerakan pelajar dari rumah ke sekolah, dari sekolah kembali ke rumah dan akhirnya menjangkiti ahli keluarga yang lain. Pandangan Dr. Nashikin. Okey, kita kena belajar daripada apa yang telah berlaku di masa yang lepas. Suatu pada permulaan pandemik COVID, golongan yang paling berisiko ialah golongan orang tua. Kita dapati kadar kemasukan ke dalam hospital sangat tinggi di kalangan mereka. Jadi kita vaksinasi dan mereka terlindung dan lepas itu golongan muda pula yang meningkat penjangkitan dan kita start vaccination. So semakin meluas satu program vaksinasi di kalangan masyarakat dan di kalangan all age group.
Okey, kita akan dapati golongan yang selepas itu akan paling terjejas ialah golongan yang belum divaksinasi lagi. Okey, dan dalam kes yang sekarang ini ialah golongan kanak-kanak dan golongan remaja. So di situ kita boleh nampak ini selaras dengan peningkatan kes di kalangan kanak-kanak dan juga golongan remaja. Similarly, bila kita ambil contoh data daripada US, bila sekolah mereka dibuka, mereka menunjukkan sekiranya sekolah itu, pelajar-pelajar sekolah itu tidak divaksinasi, tidak memakai pelitup muka, 92% kanak-kanak atau remaja tersebut akan mendapat jangkitan COVID-19. Okay, it takes only one COVID inside that school to get everybody infected in a school whereby it is not protected. Tetapi sekiranya pelajar-pelajar tersebut bila mereka buat kajian di sekolah-sekolah yang mendapat imunisasi penuh, okay, COVID-19 semuanya diberikan kepada vaksin COVID-19 diberikan kepada semua pelajar, hanya 50% sahaja sekiranya mereka tak memakai mask, 50% sahaja yang mendapat jangkitan, okey, dan 50% lagi tidak dapat mendapat jangkitan. So, vaksin perlu dikombinkan dengan segala SOP lain untuk memastikan pembukaan sekolah selamat. Memastikan kanak-kanak, remaja tidak dijangkiti COVID dan tidak membawa jangkitan itu pulang semula kepada ahli keluarga mereka yang fragile seperti orang tua, orang yang rendah imun dan orang yang berpenyakit tinggi yang boleh berisiko mendapat COVID-19 yang serius dan juga kematian kerana COVID-19. Menarik. Terima kasih atas penjelasan dan juga perkongsian pemerhatian Imaret dan juga Dr. Noor Ashikin di lapangan. Ini penting kerana program PIK Remaja sedang berlangsung sekarang. Jadi peranan ibu bapa dan penjaga termasuk juga pihak sekolah amat diperlukan untuk memastikan info yang kita bincangkan ini sampai kepada mereka. Sampai waktu mereka untuk menerima vaksin, datanglah ke sekolah ataupun ke PPV yang ditentukan. Ini adalah untuk masa depan dan kita dapat melindungi semua. Barulah kita dapat melindungi diri. Apa yang dikatakan oleh Dr. Noor Ashikin sebentar tadi. Terima kasih Dr. Noor Ashikin Muhammad Yunus, pakar perubatan dalaman dan juga seorang sukarelawan dari Imaret Task Force for COVID-19. Sekian, Assalamualaikum. InsyaAllah kita jumpa lagi. Terima kasih.